Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Minta maaf sebab terhilang untuk seminggu dua. Jadi hari ini saya kembali semula untuk memberikan rumusan ataupun orang kata kita rap lah apa yang kita dah tengok video daripada contoh-contoh yang saya bagi dan juga apa yang kita dah kongsikan untuk PDPR kita kali ini. Okey, untuk topik hari ini ialah berkenaan dengan mengejar dunia. Dengan mengejar dunia di muka surat 35. Okey, ini topik baru lah kan. Ini surat 35. Dia menceritakan tentang aktiviti yang kita boleh mainkan kalau tak ada PDPR di sekolah, kita laksanakan di padang. Dan topik pertama ialah berkenaan dengan asas berlari. Okey, asas berlari. Tapi saya nak awak tengok di muka surat 35. Okey. Yalah, mungkin awak dah baca. Saya just make it simple, tapi dengan input lah perkara yang awak nak faham. Kalau dia tengok gambar ni ada berlari, main tenteng. Ni apa ni? Gambar dia pegang benda tu. Itu ialah baling tukul besi. Okey, ada main frisbee kan, frisbee, dan juga permainan tradisional daripada Sarawak lah. Saya pun tak pasti nama dia apa. Nanti saya check balik, saya tuliskan di ruangan description di bawah lah. Cuma yang menarik minat untuk kita tahu ialah logo ini. Ada 5 bulatan yang bersatu, itu dipanggil ataupun kita boleh kenal dia sebagai satu logo untuk sukan Olimpik. Macam sekarang kita tengah heboh. Ya, betul, tengah heboh dengan Euro. Tapi sebenarnya kita juga dalam mempersiapkan atlet untuk ke sukan Olimpik di Tokyo. Okey, untuk sukan Olimpik di Tokyo yang mana peserta ataupun atletnya yang bertaraf dunia yang mencapai standard akan terpilih untuk menyertai kejohanan ni. Bukan semua orang. Bukan semua orang dapat pergi. So dia ada standard dia, ada par dia yang kita kena ikut supaya membolehkan kita ni benar-benar layak untuk mewakili negara ke kejohanan sukan yang orang kata tertua, orang kata yang terbesar lah kan, yang diiktiraf. Biasalah Olimpik, yang kedua Commonwealth kan. Macam kita dekat Asia nombor 3 lah, sukan Asia. Jadi perkara ni menarik dan kita sebagai pelajar kita kena tahulah. Terutamanya macam awak ni seorang atlet sukan ataupun peminat sukan, kita perlu tahu sedikit tentang maklumat ataupun perkara yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya dalam bidang sukan lah. Okey, asas berlari. Di muka surat 36, asas berlari. Kalau di buku teks awak tak pakai buku teks digital, buku teks awak dianya ialah maklumat 2 muka surat, 36 dan 37. Macam yang saya cadangkan dalam aktiviti hari ni, di muka surat 36 dan 37 ialah tentang asas berlari. Berlari solo ataupun individu dan juga berlari berganti-ganti. Tapi kita tengok dulu asas berlari untuk individu. Dia terangkan ataupun ingatkan kita balik tentang ilmu yang kita dah belajar sebenarnya. Masa kita di darjah 3, darjah 2, postur badan. Postur badan semasa berlari. Saya bacakan sikit bersempena dengan Hari Sukan Sekolah Kebangsaan Taman Satria, Tawi, Chin An dan Zara menyertai acara larian. Seronok tak ada COVID, seronok. Jadi awak jaga diri tau. Supaya kita dapat habiskan COVID ni cepat dan kita boleh kembali dengan aktiviti PDP yang menyeronokkan di sekolah. Sama-sama lah kita doa kan. Jadi diingatkan kita postur badan. Postur badan tu apa dia? Bermula dengan kepala, badan dan juga lutut. Ini ialah aspek-aspek ataupun anggota tubuh yang memainkan peranan dalam membolehkan kita berlari dengan laju dengan pantas. Okey. Armnya, kelajuan untuk murid lelaki dan perempuan. Ini arm. Berbeza. Sebab itu kalau kita di sekolah, kita buat sukantara, catatan masa yang diperlukan untuk lelaki dan perempuan beza. Perempuan biasa kita lambat sikit. Tapi awak tak boleh cakap bahawa murid lelaki lari lagi laju daripada murid perempuan. Tak boleh juga. Sebab kadang-kadang ada murid perempuan yang mana dia ni memang berjiwa atlet, hobinya berlari, stamina dan juga kekuatannya dah melebihi daripada murid lelaki.
Jadi dia boleh mendapatkan catatan masa kelajuan yang lebih baik berbanding dengan murid lelaki. Tapi armnya, macam saya kata tadi, armnya tadi, lelaki lebih laju daripada perempuan. Ditambahkan lagi dengan postur badan yang betul. Okey, ini yang tunjukkan murid yang pakai baju kuning ni ialah ketika berlari di laluan lurus. Biasanya 100 meter, kan? Ataupun 400 meter. Ada yang lurus, ada yang selekor ataupun yang curve tu kan, selekor kan. Jadi yang itu dia kena aplikasikan kedua-duanya. Ataupun mungkin rentas desa, ada laluan yang lurus. Jadi postur badan tu penting. Kenapa postur badan tu penting? Kerana dia boleh menambahkan kita punya momentum, ataupun dia kata kita punya keberkesanan dalam larian. Maksudnya kita dapat jimatkan tenaga, kita boleh bagikan jarak yang optimum, kelajuan yang optimum, kan? Tak cepat penat. Jadi inilah posternya. Kemudian di bawahnya ada murid berbaju warna ungu ketika mengambil selekor. Nampak anak panah tu, dia dah tunjukkan. Okey, kalau kiri menghala ke depan, tangan kanan menghala ke belakang. Tak boleh macam robot, dua-dua depan, dua-dua belakang. Kadang-kadang ada orang lari macam Naruto. Betul lah juga kan? Laju juga Naruto, tapi itu ialah Naruto. Kalau kita tengok pelari pecut terpantas di dunia, Usain Bolt, dia lari macam ni lah gayanya. Maksudnya satu kanan, kalau kanan tu ke depan, kiri mesti ke belakang. Tak ada dua macam ni kan. Dah lain. Okey, itu kena ingat. Kemudian lihat badannya. Badannya dicondong. Okey, badannya ataupun bahunya dicondong ke arah selekor. Maksudnya contoh kalau kita tengah belok ke kiri, selekor ke kiri, bahu kiri kita ni condong ke arah selekor. Jadi dia akan dapat momentum dia. Okey. Itu sebab kita kena buat macam tu, tak boleh lari tegak. Kemudian kalau kita tengok motosikal ataupun MotoGP kan, bila dia ambil selekor, betul-betul dia rapat dengan selekor. Kenapa? Sebab dia nak dapatkan kestabilan. Dengan kestabilan tu dia boleh memecut dengan lebih laju, dia lebih seimbang, dia lebih orang kata stabil. Bukan dia saja-saja nak baring, kena baring, tak. Maksudnya dari segi sains sukan, dari segi sains sukan, benda tu sebenarnya memberi kesan dan juga impak kepada hasil aktiviti yang dilakukan lah. Okey. Dekat tu ada gambar track gambar track. Jadi benda-benda ni macam, yalah nak tunjuk lama-lama sedih lah sebenarnya. Kan kita dah lama tak turun padang, dah lama tak bau rumput kan. Di muka surat sebelah, di muka surat 37, kita dapat tengok gambar, ada informasi. Informasi tu dia kata, pertukaran baton memberikan peluang kepada penerima untuk memecut sebelum menerima baton. Ini menunjukkan bahawa yang menerima dia mesti alert, mesti bersedia. Benda ni tak boleh buat, okey kau terima, aku ikut, macam tu, aku bagi. Tak boleh, dia perlukanlah latihan. Jadi sebab tu bila kita nak sukan tu, kita buat latihan dulu. Kita train supaya awak ada kesefahaman, ada chemistry gitu kan. Jadi awak boleh lari dengan lancar. Sebab apa? Kadang-kadang bila berlari, baton terjatuh ataupun yang pelari kedua, ketiga tu menyambut dengan lambat, dia mengganggu sebenarnya, melambatkan kita punya larian sebagai acara lari berganti-ganti. Sebab itu ialah kerjasama pasukan. Tengok lebah dia kata kelajuan langkah dan jarak langkah yang besar mempengaruhi kelajuan larian. Betul. Yang ini pemberi dan penerima baton mesti berada jarak yang selesa. Dia tekankan jarak yang selesa supaya apa? Supaya awak faham. Dia tak semestinya dekat sangat, tak semestinya jauh sangat. Maksudnya kesefahaman itu perlu ada di antara kedua-dua orang pelari. Yang nak terima dengan yang nak beri mesti ada kesefahaman. Yang atas dikata jarak yang besar mempengaruhi kelajuan larian, itu betul. Sebab apa? Langkah yang besar. Contoh, orang yang punya langkah yang besar untuk pergi ke katakan 10 meter, dia ambil 3 langkah. Orang yang punya langkah yang kecil nak pergi ke 10 meter, mungkin dia kata dia perlukan dalam 11 langkah, 12 langkah. Jadi dekat situ bila banyak langkahnya, dia menggunakan banyak tenaga. Makin banyak langkah, makin banyak tenaga. Itu dia punya key point ataupun rahsia dia lah. Okay, then ada seorang murid ni kagum dengan larian tawi, dia nak contohi tawi. Okay, cikgu tu mengajar, and then ada laluan lari laju.
So, inilah perkara yang nak ditekankan dalam muka surat 36-37 tentang asas larian, yang mana benda ni asas untuk murid untuk tahu, untuk faham cara macam mana nak berlari, apa dia punya tips, apa dia punya trik untuk dapatkan kelajuan yang betul. Dan juga yalah, bila lari kalang-kalang pun sedih kan. So mungkin dengan penerangan ni dapat membantu awak untuk berlari dengan laju, dan semasa COVID boleh berjoging di luar, tapi tak boleh ramai-ramai macam main ramai-ramai berkelompok, tak boleh. Okey, dan masa lari tu bukalah mask sebab awak perlukan udara. Cuma nasihat saya untuk murid-murid, mungkin awak perlukan pengawasan orang dewasa, ataupun ambillah langkah selamat dengan melakukan acara fizikal ataupun aktiviti fizikal di kawasan rumah anda sahaja. Boleh lari setempat, panaskan badan kan. Maksudnya tak boleh buat yang susah, kita buat yang ringkas. Tujuannya apa? Untuk kekal sihat, cergas, yang mana kita pasti bahawa badan yang cergas akan menjadikan otak yang cerdas. So, saya ucapkan terima kasih untuk video hari ini. Saya harap awak semua sihat. Okay, salam mak ayah, harap semua jaga diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.